Hi guys, I'm Zari Ismail from OK Let's Go Singapore. You're listening to Ricardo and Kenny, the #1 podcast in Sabah, Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Yep. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian Ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ya, dan ikuti mereka di IG, Facebook dan TikTok mereka NH Travel Sabah atau WhatsApp terus di talian +X 011 1644 8484. Pangkis Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Season 14 episode yang kelima bersama dengan special guest daripada kita punya currently sponsorship for these 3 months. Ya. Yang kami sebenarnya sangat berbangga. Kenapa? Sebab kita mempromosikan negeri yang kita tercinta ini, Sabah, di mata dunia. Ya, di bawah bayu. Negeri di bawah bayu. Mau tambah lah kira-kira. Jadi di part yang kedua ni, kita masih lagi bersama dengan Bos Ihsan ataupun bersama dengan Haji Ihsan. Dia bermula daripada 2013 hingga kini, dan bermula daripada satu kereta saja kepada 50 lebih buah kereta. Wow. Tadi kita ada cerita dan sentuh tentang credit score dan juga pengurusan kewangan dan sebagainya. Aku mau tanya dari segi staff NH pada mula-mulanya di start, pejabatnya, siapa yang handle, berapa orang yang first staff yang keperluan dalam syarikat pada asalnya? Di NH tu Yes. sendiri. Yes. Di NH asalnya saya sendiri dengan Khairul lah. Okay. Oh, Khairul. Dia antara orang yang Khairul sudah lama lah. Terawal. Dia belajar di poli. Okay. Oh. Jadi saya akan tanya jadual dia setiap hari. Jadi dia kalau waktu itu dia ada free 2 jam. Okey, kau urus hantar kereta. Kan masa tu saya masih bekerja. Betul. Oh iya kan ya. So dia akan hantarkan lah. Dia akan hantarkan. Okay. Oh. Kalau kes begitu tu dihantar, siapa ambil dia? Balik. Naik taksi. Pandai-pandai. Waktu tu kan Grab belum ada. Jadi naik bas lah. Naik bas lah. Naik bas. Ya. Wah. Ataupun kadang-kadang satu contoh kalau hantar airport, motor dia memang parking sudah di airport. Jadi balik Naik motor lah. Naik motor. Oh. Wow. Aku rasa antara servis-servis yang paling penting dalam sewa kereta ni adalah perkhidmatan menghantar ke tempat yang diminta. Dengan cepat, tepat dan selamat. Kami sebenarnya banyak cover pasal di produk talk bersama si Nurul, 4 episod sama dia, banyak kami cerita pasal banyak kita cerita pengalaman dan sebagainya. So pada asalnya 2 saja. So staff masa tu 2013 sehingga saya mengambil staf luar maksudnya kan. Yang pertama 2016. Oh, 2016 lah. Saya ambil staf yang pertama luar. Maksudnya yang antara tu kami berdua lah. Kami berdua ataupun dengan isteri. Isteri pun ikut juga. Isteri pun ikut mengurus lah. Menghantar. Baik. Wah. So husband and wife teamwork. Teamwork lah. 3 tahun dah kami bersama. Office masih di rumah masa tu? Masa tu office di rumah dan di Indah Permai. Rumah ni dia bermain lah masa tu. Masa tu di Indah Permai. Okay. Kan kalau ke airport masih Jauh. Tapi dulu jam dia pun boleh tahan juga. Boleh tahan juga masa tu. Belum ada flyover lagi semua kan? Belum Jo. Zaman tu hustle. Aku rasa kalau macam 2000 orang start kereta sewa ni masa belajar 2004 sudah. Kau kerja seorang? Kerja 2008 aku sudah di BKK lah. Dia di BKK. Saya masih di Labuan. Kau masih belajar lagi, budak lagi. Populasi Labuan. 2013. 2013 kok kita sudah saya masih praktikal. Jadi muda. Jadi kita ajarlah dia pengurusan keuangan yang bagus. Kita nanti buat kursus. Cari uang sudah okey. Mengurus keuangan tu. Urus. Okey. So dan daripada Kai dengan isteri 3 macam mana start office pertama? Office pertama di sini.
Oh di sini terus di sini juga. Ini bila ni start office di sini? 2017. 2017? Bila saya resign tu, saya nekat sudah. Saya resign, saya akan buat office sendiri. I see. 2017. Ini masuk tahun ke-7 lah ni kan? Tahun 7 ke-7. ke-7. Betul. Lama sudah. Wah. Cuma asalnya kita satu lot. Okay. Oh. Ini baru beberapa bulan lah. Oh, ambil yang sebelah ni yang ni. Expansion. Oh, I see. So, kita bertambah, orang bertambah, dan tempat ni juga tempat kita punya program mingguan. Oh. Kami setiap Jumaat ada bacaan Yasin dan Oh, di sini. Alhamdulillah. Di sini kan? Wah, Di sini. bagus lah. jadi dan kita terus buat makan-makan lah. Di situ kita bonding time dengan Staff team. lah. Team lah. So, berapa sudah sekarang? Berapa orang team? Total sekarang 11. 11 orang. 11 orang. Ramai lah. 11 cukup untuk run semua so far? So far Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Ya. 50 kereta. Banyak ni. Guest datang ramai. Ada yang Dan kenderaan tu sebenarnya 50 lebih. Cumanya kita lebih 20 lebih kenderaan disewa secara bulanan. Okay. Oh, yang Jadi- itu Macam yang volunteers yang yang tetap ada. lah tu kan? Tetap Yang 20 buah. 20 lebih buah. Oh. Oh, itu tetap kerajaan lah. Sama ni, company or something lah. Petronas or something. Kerajaan. Kerajaan Oh, lah. kerajaan. Wah. Kerajaan sewa. Itu macam mana? Diorang buka tender gitu kah? Diorang buka tender. Alright. So kita akan ikutlah dalam sistem Kerajaan kerajaan. tender tu. So how long diorang selalu ambil? Paling lama saya 7 tahun. 7 tahun sudah secure bayar. Iya. Dan saya buat loan 7 tahun, jadi kenderaan tu dibayar oleh agensi tu lah. Alhamdulillah. Itulah orang cakap rezeki tidak pernah salah. Betul. Alamat. Uish, 20 kereta itu kira okey lah. Kereta apa dalam tu? Apa jenis kereta dalam tu? Kebanyakannya kereta jenis besar. Toyota Fortuner. Kemudian Itu milik syarikat terus tu nanti. four wheel. Oh. Yang kereta-kereta kecil agak kurang lah untuk sewaan bulanan tu. Mungkin ada 1-2 buah saya daripada yang 20 lebih tadi tu. So kerajaan-kerajaan di sini diorang guna yang besar-besar, masuk-masuk di kampung apa semua jauh. Jadi maksud dia orang sewa bulan tu kan, itu kereta dong pegang lah. Diorang pegang. So dia punya maintenance, dia punya kerosak apa ya, semualah. Itu kita. Company. Sebab itu company punya kan. Itu masalah itu. Tapi bayaran dia bukan ngam-ngam Zal. Ya betul lah. Bayaran dia memang lebih. Memang sudah bilang orang dikira-kira lah tu. Kira-kira lah. Memang tak baki lah. Ya. Kalau baki buat apa? Ya, kalau baki buat apa buat? Buat semua bisnes. Buat apa masuk tender? Ya, profit making. Profit lah. I see. So ada 11 orang sekarang sudah di sini. First office 2017 sudah masuk 7 years. Dan Alhamdulillah. bagi aku di Sabah ni memang ada banyak travelling agencies. Ya, banyak. Ada yang tulisan Cina kita tak faham pun ada. Banyak kan? Kenny Farm. Tungma. Itu lain. Itu bukan. Itu bas pirate. Itu pirate. Tungma lah pula. TUT. Itu Toran Union Transport. Aku bercakap begitu sebab aku akan ke arah bagaimana competition yang sedang hangat berlaku ni. Maksud dia apa persaingan lah. Ya, persaingan di competition ni sangat besar, sangat apa orang bilang sangat mencabar lah. Betul. Macam mana Bos Ihsan handle persaingan-persaingan? Let's say pre-COVID lah. Pre-COVID macam mana dia punya market dia? Kalau macam bagi kami pre-COVID dengan sekarang waktu pre-COVID ni kalau kereta sewa sebab kami aktif sebelum COVID tu kereta sewa. Okey. Dan kita travel start 2019 tapi waktu itu belum aktif sangat. Masih aktif kereta sewa. Okey. I see. So Terus kena PKP pula. kena PKP. Lepas tu sekarang ni kita fokus dua-dua lah. Travel dan sekarang. kereta sewa. Dan cabarannya tu memang berlainan. Okey. Macam tadi kan macam tadi bagi tahu Kinabalu Podcast dia lahir semasa PKP. Ya, betul. Dan begitu juga dalam bidang travel ni terutamanya kereta sewa banyak pemain-pemain baru Betul. Timbul semasa itulah. selepas PKP. Oh. So itu antara cabaran-cabaran yang kami hadapi jugalah. Cabarannya dari segi persaingan harga. Main harga betul. Cuma macam kita masih kekalkan Rate yang sama. rate yang sama dan kelebihan yang kita buat kita buat private trip. Oh, okey. Kebanyakannya yang buat harga rendah sikit tu dia mixed trip. Okey. Oh, dia gabung-gabung. Dia gabungkan. betul. Kalau contoh dalam trip tu ada 10 orang mungkin akan ada 3 grup lah, dua orang. Okey.
2 orang, 3 Kesana. orang tidak bergerak kenderaan yang sama, van, tapi Bercampur lah, bah. bercampur. Bercampur. Macam tidak, ialah Ya. tidak best pula kan. Tak NH dah buat begitu? NH tidak buat begitu. Kami memang buat Private lah. Private. Jadi orang lebih selesa lah. Orang lebih Satu selesa. family dalam tu. Dia dah kacau. Betul. Dan Wow. kita buat sekali dengan penerbangan tu. Ya, ada Nurul begitu. Wah. So itu bagi dari segi macam mana, dari segi macam aku rasa the only one lah kan yang leading to the promotion until masuk di podcast dan sebagainya. Dan juga mungkin menggunakan influencer, macam saya pernah nampak Zizan pernah bawa Zizan dulu masa kita ada buat Zizan. Abil lagi. Abil lagi. Abil antara orang yang menaikkan nama NH juga. Itu Nurul ada beritahu. Nurul ada beritahu. cerita. Mungkin kebetulan kan. Ya, betul. NH Nabila Huda. Ya. Ngam-ngam pula nama ada orang tu kan. Kami kan tadi saya beritahu saya sendiri start fokus 2017. Okay. 2018 tu saya dapat peluang yang memang offer direct asbab Nabil punya Promosi tu. pendedahan. Ya, ada Nurul ada cerita pasal dia mau naik gunung dan kamu tolong dan sebagainya, dan dia ada buat constant promotion sampai orang pergi Sabah pun cari NH Viral terus masa tu. Bagi aku rezeki dah salah alamat. Kadang-kadang gitulah orang dan bagi aku macam dari segi servicing pun antara susah kau mau dapat servis. Sebab aku sendiri kita Ya, kita podcast sendiri sudah pernah pakai experience. 3 kereta kita pakai sini dulu. Ya. One go 30 lebih orang, satu van. Kita ada pakai Revo satu dan juga Beza. Ya. Masa tu bawa trip daripada Singapura Ya. dan Indonesia. Irvan the best. Ya. The best. Dia yang bawa tu van. Sebenarnya kami minta 2. Kami minta 2 van masa tu, tapi masa tu tidak available satu van lagi, so kami Untuk option dia kami adalah- terpaksa ambil lain masa tu. Dia pakai NH punya van. van. Oh, tengok ada reverse camera. Dia dah biasa tidak reverse Ya. cam kalau kereta panjang. Ya. So dia minta request tukar sama saya. So saya bukan bawa kereta NH masa tu. Ya. Dia bawa NH punya kereta. Saya tidak reverse cam. Kau tengok NH punya kereta. Kau tengok. Ada reverse cam. Kau tengok. Dan saya dari sana lahirnya lah perasaan yang suka bawa van. Bukan bawa van. Gara-gara NH travel. Belilah van. Belilah van. Or van. Vanet. Yang dah sudah- keluar lagi. Ya. Tapi aku Best, kalau sangat aku best. personally Kinabalu Podcast pernah bawa kalau yang pakai van sampai I think more than 4 times sudah. Aku Ya. sendiri bawa. Ya. Oh. Termasuk yang itu. Pakai sama NH juga masa tu. Ya. Tapi masa tu kita belum Terima kasih Kinabalu Podcast punya support. yang aku suka terus terang yang aku suka kenapa aku rasa aku senang berurusan dari segi jawapan, dari segi pengurusan. Okey. Cepat jawapannya. Ya, bila Okey. macam aku banyak berurusan sama si Nurul lah zaman tu kan. Nurul bilang, "Alah, kami tuan kami tiada ini gini sekarang. Kami dia cadang lagi dia bagi tempat Dia ada lain." option. Ya, bagi option which is bagi aku sangat bagus kalau begitu. Sebab bila kau kena recommend dengan company lain dan company lain bilang kamu dapat dari mana ni? Daripada NH. Terus dorang macam dorang ada credibility di situ. Berterima kasih lah. Ya. Jadi bagi aku dari segi servicing NH antara yang sangat aku mudah untuk berurusan lah. Wow. Gitu. Dan itu juga antara kami punya matlamat, kita mau selesaikan masalah pelanggan. Betul. Macam dia Bukan menambah masalah. bukan menambah masalah macam tadi dia bagi tahu kan dia perlukan kenderaan. Tapi yang dia perlu adalah 2 van. Tapi waktu tu kita Ada satu. Ada satu saja. Tapi kita cuba selesaikan. Yang penting orang yang dia mau bawa tu boleh bergerak sekali. Betul. Kita selesaikan dengan 1 van dan 2 tambahan kenderaan. Product talk yang lepas kami ada cerita pasal macam mana dorang bagi kereta hari tu. Masa kena hantar 3 kereta tu di airport. Yes. Dan masa tu ada Kai, ada apa semua, tolong atur apa semua, isi borang apa semua. Tapi aku punya van kena hantar tempat lain. Kami sudah request pergi airport sebenarnya, tapi dong suruh pergi aeroport masa tu. So kami pun terpaksa lah pergi sana. Tapi Ambil sendiri lah. ya. Ambil lo baru pergi airport kan kami. Ya. Jadi sebenarnya kami mau minta pergi airport, tapi airport. ya. Biasanya kalau ada begitu dia ada Charge. bukan. Oh. Dia ada penguatkuasaan. Oh, okey. Dia van putih ni sebenarnya dia kena register sebagai sama ada Travel van punya. persiaran Okey. yang hijau putih ya, tu okey. ataupun kereta sewa pandu. Macam tu. Jadi maksud dia orang tiada itu ke atau macam? Itu van tiada. That's why dia orang hantar pergi airport. Cepat dia suruh ambil. Kalau hantar pergi airport biasa ada mata-mata menunggu sana akan Habis. Report ada tertentu. report lah. So kita tidak akan ambil kalau kita tahu masa tu ada operasi, so kita akan
Berelak-elak lah. berelak-elak. Betul lah, betul. Sebab I see. yalah, kita dah mau masa customer pun terganggu. Ya. Bagus-bagus diorang sudah rancang perjalanan sekian-sekian, terganggu. Yalah, dia akan terganggu sikit sebab terpaksa ambil ke sana. Tapi kita dah mau terganggu keseluruhannya. Betul. Faham. Wow. Oh, begitu pula tu. Customer priority ya. Ya. Cerita balik pasal persaingan tadi tu bang. Okey. Sebab kalau bisnes lain kan perasaan rasa dengki ni sentiasa ada kan. Dalam bisnes abang ni pernah tak? Boleh kan? Boleh. Teruskan. Dalam bisnes abang ni pernah tak ada company lain yang memburukkan ataupun ya kamu jangan sana punya servis tu gitu-gitu. Pernah tak abang dengar? Hantar bomo lah. Hantar bomoh rasanya tak pernah. Tapi yang memburukkan Memburukkan tu pun saya tak pernah dengar sebab bagi kami kereta sewa ni kan ataupun travel lah. Tapi kalau kereta sewa dia sebenarnya antara syarikat-syarikat lain adalah memenuhi untuk saling memenuhi antara satu sama lain. I see. Sebab kadang-kadang macam kes contohlah ada customer order 3 biji kereta tapi waktu tu kita available 1 biji. Satu atau So dua. kita terpaksa ambil dari company lain untuk support kita. Dan begitu juga masalah diorang apabila diorang kekurangan kereta. Diorang akan ambil kita. Baik. Kira kalau kita dalam bisnes ni untuk yang macam dengki-dengki macam gitu tu kurang lah kan. Atau tiada mungkin. Mungkin ada tapi bukan dengan kami. So, maksudnya NH sendiri tidak pernah kenal lah macam gitu. Alhamdulillah. Maksudnya NH ni Bagus. baik. Tidak kedekut customer. Kalau tiada terus terang promote sama cari option gitu. Dan kita boleh nampak lah. yang actually yang travel punya market ni sebenarnya dia satu ekosistem yang sangat healthy ya. Ya betul. Kira macam gitulah. Wah, Betul. quite nice ah. Healthy ya. Dan kadang-kadang kalau macam kami macam contoh dia kena bezakan car rental dengan tour package dia berbeza. Okey. Ya. Dia kadang-kadang ada yang fokus macam saya dulu mula-mula saya masuk ke dalam industri pelancongan. Kalau macam kita pun tahu kan kalau sebelum ni kebanyakannya syarikat yang pegang pelancongan bukan apa dipanggil bukan Bumi Putra. Mostly Chinese ah. Mostly Chinese. Mostly Chinese lah. Kenny punya bangsa lah. Jadi waktu saya masuk tu kebanyakannya susah bangsa. Jadi waktu saya masuk tu kebanyakannya Chinese pemain Di monopoli. tapi orang kebanyakannya buat tour package. Orang tidak buat car rental. Yes, betul. Itu kelebihan NH. Jadi bila kita buat car rental, orang kadang-kadang sebenarnya mencari kenderaan juga. Sebab saling ada memerlukan. Orang kadang-kadang ada grup yang 2 orang saja. Betul, bukan yang takkan pakai bas besar-besar. takkan pakai bas. So before seater 2 orang je. 2 orang. Jadi sudah mudah. Dia beritahu okeylah mudahlah lepas ni mau cari kenderaan. Dalam masa yang macam dipermudahkan lah kan urusan. Diorang mau buat networking juga. Diorang pun bukanlah bilang diorang terpaksa juga mau berbaik dengan car rental. Betul. Supaya senang dong dapat call dapat macam itu. Ekosistem. Betul. Healthy betul lah macam healthy ekosistem sebenarnya. Tapi aku rasa ada juga tuh yang dengki-dengki. Inilah orang kita ni Sabah ni, Melayu-Melayu ni. Melayu mau naik sikit Dia ditarik. Alhamdulillah. Kan? Itu berlaku di ekosistem yang tak bagus sebenarnya. Kita buat baik-baik, insyaAllah datang yang baik-baik. Nah, jadi buat baik-baik, so, jadi yang baliknya baik juga. Kan? Betul. Tadi cerita pasal macam ruang ni, ruang baru untuk macam ada bacaan Yasin, lepas tu ada mungkin mesyuarat dan sebagainya. Aku mau cerita ekosistem dalam company pula. Wah. Macam mana Bos Isan handle 11 orang pekerja ni? Ada masing-masing cerewet-cerewet ni masing-masing. Mungkin ada masing-masing punya kepala masing-masing. Mungkin ada yang bos janganlah buatin bos ni. Maksudnya apa itu melayan kerena pekerja. Macam mana melayan kerena pekerja? Kalau macam saya kan saya macam saya kadang-kadang kurang juga bersama direct. Sebab contoh kalau macam kewangan, saya punya wife lah. So dia akan jaga orang kewangan. Unit dia lah. Unit dia. Kalau macam Nurul, dia bahagian tour package. Kalau macam Kai, dia bahagian car rental. So dorang ni akan jaga yang di bawah tu. So jaga part masing-masing.
Department lah. Betul. Betul. Kalau saya jaga semua lah, bukan maksudnya jaga semua tapi bukan jaga direct, indirect. Indirect lah. Ya. Oh, micromanage tidak lah kan. Biarkan diorang dengan Kita delegate kerja. Delegate betul, kerja biar orang yang manage orang Kalau lah. macam saya punya kerja kebanyakannya networking lah. Networking. Antara dia ni lah. inilah. Ini. This is Betul. it. Betul. Ya, podcast is the inting tau sebenarnya. Ya, sangat. Bagi aku kan masa first NH malam hari tu engage sama NH, lepas tu bilang besok boleh jumpa dengan Bos Ihsan. Aku macam bukan easy sebab kami pun sebelum ni daripada luar. Bukan ramai yang nampak ini side of promotion atau Sebagai advertising. salah satu marketing. Betul. Terutamanya di Sabah. Ya. Betul. Tapi sedangkan ini the next big thing sebab untuk orang company to go buy airtime di radio, mahal. Betul. Mahal, betul. Kau dapat 31 saja. Bla 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 bla. Dapatkan ini 31 saja kau dapat. Settle. Settle. Ini boleh product talk to 10 minutes dan sebagainya. Dan bagi aku the next big thing untuk NH dan juga siapa pun adalah dalam content creator ataupun creation ataupun dari segi media, social media. Betul. Dan dengan itu juga kita boleh macam face to face with the boss. Ya. Kita boleh itu kenal yang company bagus. dia sendiri melalui founder dia sendiri. Aku rasa satu bagus bagi NH juga, so that they know siapa di man behind NH. Berbalik kepada man behind NH. Balik lagi. Haji Ihsan ada berapa orang anak? Saya alhamdulillah ada 3 orang anak. 3 orang anak. 12, 6, 3. 12 dan 2024 dah kan 13, 7, Oh, 4. next sudah. Oh, 3, 7, 4. paling bongsu next 4 sudah. lah. 4 tahun lah. So jarak 3 tahun lah. Memang merancang ya. Tidak, dia memang rezekinya begitulah. Oh, Tidak begitu. merancang sebenarnya. Okay, Kami pun okay. kahwin tadi 2008, Yeah. 2011 baru ada. Tidak Tidak 3 tahun, 3 Saya tahun. awal. Oh, 3 tahun. Oh, kau awal lah. Kau bila? 2008 kahwin, 2009 jung tahun tu dapat. Oh, itu Setahun bagus kemudian. lah. Kawan aku dia 2008 kahwin, 2005 dia anak sudah. Masalah. Habis. Ayolah. Aduh. Kenapa dia? Dan anak Apa dia 3 ada? perempuan. Alhamdulillah. Wah. Jadi masih mencari lelaki lah mungkin lah, insyaAllah. Kalau rezeki lah, kalau rezeki ada. Bukan menolak rezeki tapi rasanya cukuplah 3 tu. Sebab sekarang fokus untuk membesarkan anak. betul lah, Satu, betul lah. kedua faktor umur juga. Yalah. Patutlah dulu orang tua kalau atau abang-abang kita macam kami. Ya. Tadi aku belum beritahu lagi kan berapa orang adik-beradik. 12 orang. 12 lah. 12 Ni ke berapa? Aku ketiga. Ketiga. 12. Wah. 12 orang yang hidup, 10, 2 sudah meninggal. Nombor 2 dan nombor 4 meninggal. Oh, I see. Jadi kalau kami dulu abang tahun 82, kemudian yang second 83, 84. tiap-tiap Jadi tahun? dia rapat kan? Ya. Oh, setahun. Setahun. Dulu apa ni, sebab mungkin apa, bila terfikir balik masa ni kan, mungkin dulu orang-orang tua dulu suka rapat. Sebab bila sekarang ni, bila sudah anak 3 tahun 4 tahun mau ada anak lagi, macam Berfikir 2-3 kali. sebab kepenatan dia tu. Betul. Kalau orang tiap-tiap tahun Tiap tahun lah, sebab sekali besar. Ya. Sekali besar, lepas tu umur Ya. 6 tahun 7 Ramai tahun boleh sudah jaga ramai. macam tu. Ya, senang sudah. Ken, dengar tu. Jadi kalau sekarang mau ada anak lagi macam wah. Okey, faham. Bagi aku Berfikir juga lah kan. Tapi Bagi aku- tiga-tiga perempuan tu, tiga-tiga akan dibawa pergi. Dibawa pergi. Itu je lah. lama ini dah jadi ni. Cari satu lah. Lelaki. Menyucuk kau dia. Aduh. Cerita pasal anak-anak kita lari sikit daripada kita punya product talk dan sebagainya ni. Okey. Macam ada pakcik saya lah, adik arwah bapak lah. Dia mencuba untuk mendapat lelaki. Okay. Cuba 6 perempuan. 6 perempuan. Last tiada lelaki. Tiada lelaki langsung. Rezeki dan perempuan. So, rezekinya tu di Yalah. situlah. Orang bilang kalau Sama macam ada. kawan aku tu bro. Aha. Cuba-cuba tiga kali betul semua lelaki perempuan. Last saya kami satu lagi baru dapat lelaki. lain dia punya hint. Lain jalan penyelesaian dia ni. Ada satu kawan aku lagi Zal. ada kawannya. Ada satu kawan saya ni. Dia cuba kan lelaki dia mau perempuan. Rasa saya dapat juga 4 lelaki juga. Tapi lembut. Lagi parah. Lagi parah. Ini parah ni. Ini parah. Ini okey, berbalik kepada pasal company dan sebagainya.
Sudah berapa tahun total sekarang? Lebih kurang what? Kalau dari 2013 2013? tu 11 tahun. 11 tahun. Kalau ada anak maksudnya sudah darjah 5 lah. Betul. Ya, betul. 11 tahun. Betul darjah 5. Apa cabaran Bos Ihsan yang kira macam crucial? Saya dengar tadi Bos Ihsan nak cerita pasal kalau sudi mau share lah. Pasal kereta sewa tu meninggal orang tu yang menyewa tu. Apa cabaran yang paling besar? Adakah itu ataupun ada lebih besar daripada itu? Dan macam mana Bos Ihsan handle masa yang berlakunya tu? Betul. Mau dengar ni? Masa yang 6 bulan pertama buat kereta sewa pun yang kereta Myvi disayang tu accident, jatuh gong di Kalabakan. Disewa orang lah. Disewa orang. Alamak. Oh itu yang anu tu. Apa tu? Itu belum meninggal lagi. Dia tidak meninggal. Tapi jatuh. Dia jatuh gong di Kalabakan tu. Belum meninggal. Kalau dapatlah kau balik. Dah jadi pula mama aku mau meninggal. Jadi masa tu kawan-kawan dia lah support dia kat biasa inilah antara asam garam dalam bidang car rental. Masa tu sudah register company lah. Masa tu baru enterprise. Enterprise. Apa ni? Lesen perniagaan lah. Lesen perniagaan. Macam mana lah handle lah hari tu? Waktu tu yang ditakut adalah Claim insurance. Nyawa lah. Pertama nyawa satu orang. nyawa. Kedua kereta tu boleh baik ke tidak. Oh, I see. Sebab itu kan kiranya kereta mata pencarian. Ya, betul. Nadi business. Nadi bisnes. Dan masa tu alhamdulillah lah. Di situ kita belajar terus. Kalau dulu tidak ada semudah sekarang kita mendapatkan maklumat untuk macam mana handle kereta kemalangan, macam mana handle customer. Biasa kita kalau car rental ni kan, kalau accident, dia antara cabaran dia lagi kalau kemalangan, kita ada access claim. Memang ada tertulis di rental agreement tu. Dari dulu pun memang kami buat rental agreement tu. Dia ada access. Jadi customer tu pula nak bayar. Itu lain cabaran lagi. Betul lagi jatuh di tipe tangga lagi. CDW tu kan. Collision damage waiver tu kan. Tapi kalau kita beli CDW tu, dia akan mengurangkan access tu saja. Betul. Daripada 2000, kalau kita beli CDW, dia akan kurang jadi 500. Betul. Dia akan kurangkan liability tanggungan customer. I see. Tapi customer nak mau sebab mahal. Nak mau mahal. Padahal dia akan penting. menjimatkan. Betul. Betul. Jadi masa tu yalah, kalau aku Siap, ini yang jatuh gaung ke yang meninggal? jatuh gaung. Yang jatuh gaung. Ini kalau aku nak patah semangat ni, kalau aku teruskan, insyaAllah aku boleh lepas lagi ni. Kasih kuat semangat lah. Kasih kuat semangat. I see. Jadi masa tu Insurans bikin. Tapi waktu tu customer orang masih kontak untuk kereta sewa. Masa mencari. tu Facebook rasanya belum famous lagi. Yang ada apa? Mudah.my. Ya betul. Legend. Friendster, MySpace. Tiada. Masa tu memang kami punya platform Mudah. marketplace apa semua ini semua jenis baru. Lelong.com.my. Itulah Jadi masa tu ada customer juga kontak. Jadi masa tu kami fasa saya sendirilah. Masa tu kan fasa bermula, jadi masih mengumpul customer. Sebab kita networking dan kita mau repeat customer tu. Betul. Jadi masa tu di situ masa tu ada baki. Kita ambil kereta orang. Lepas tu dia ekstra masa. Dia nak mau bayar yang ekstra. Owner memang akan cas kita kan. Lepas tu customer pula nak mau bayar. Alamak, baki tau. Tapi waktu tu target tapi waktu tu memang target aku mau bina networking sama waktu tu belajar bisnes lah. I see. Teruskan je bayar kawan, bayar sendiri. Kita belajar pengalaman dan kita belajar bisnes. Betul. Jadi waktu tu teruskan siap kereta tu, sekali tahun depannya accident, mati pula di dalam. Orang lain lah. Selang setahun je. Selang setahun. Allah. Aduh. Ini aku boleh dengar. So macam mana? Itu bang berlaku di mana tu? Itu berlaku di Jalan Apin-Apin, Keningau. Dia memang ini original Sfera. Tapi itu dia memang bagi tahu dia akan ke Keningau aku nak. Dia memang balik bercuti. Dia sewa sebulan masa tu. Jalan lurus. Dia masa tu yang meninggal bapak dia sebelah. Dia yang memandu ni penyewa. Penyewa dia dengan dia punya bapak. Dia punya bapak. Allah. Oh my goodness. Allah. Dia punya bapak yang meninggal di dalam kenderaan. Dia langgar tiang, jatuh, hentak di sebelah driver. Dia di Kimanis ke ni? Bukan, dia PMP jalan lurus tu. Jalan lurus Tamunan Keningau. Cuma satu rahsia lah.
tak apalah saya buka lah. Lagipun saya pun tak tahu sudah mana kereta tu. I see. Saya bila claim insurans waktu itu kan ada pengalaman sudah yang pertama. Jadi tanyalah insurans, keadaan itu teruk kereta tu, tapi tanya itu itu bengkel, ini kereta boleh bikin lagi kah? Terpulang dengan you lah, dia cakap. Okay, kalau bikin berapa lama? Kalau you buat total loss berapa lama? Dia cakap kalau bikin siap dalam 2-3 bulan, kalau total loss 6 bulan pengurusannya. Saya bilang kalau 6 bulan saya bayar free ni kereta. 675 Masa tu. Masih kan 675 ni. Jadi bikin. Bikin dah sampai 3 bulan, 2 bulan siap. Di KK kah bikin? Di Insurans? tarik dari Keningau pergi Beaufort. Pergi Beaufort lah. Alright. Saya tahu kedai dia. Dia orang Beaufort. Ya, sebab waktu tu di Keningau tiada panel untuk insurans. Okay. So terpaksa tarik ke Beaufort. Lepas itu iklan lah dimudah juga. Jual terus. Jual terus lah. Saya ada bagi tahu kereta ni kemalangan. Hari ni saya pecahkan rahsia. Kalau siapa yang membeli itulah. Kalau dia dengar. Mungkin sudah berpindah-pindah tangan ke samping. Sudah, saya pun tak tahu sudah. Plate number pun kan saya ambil. Saya pun tak tahu sudah apa. Saya lupakan terus memori untuk kereta tu. Kereta pertama lah. Jadi saya bagi tahu dia kereta ni accident. Cat baru. Cuma saya tidak bagi tahu dia, bukan saya tipu, tapi saya tidak bagi tahu. Saya tidak bagi tahu yang ada orang mati dalam tu. Itu bukan tipu. Kalau dia tanya kasih tahu. Betul. Tapi dia tidak tanya. Ini dia tanya kan, ini bro, ni kereta okey kah? Tapi masa itu bukan bro lah. Saya pun ingat sudah. Tuan. Encik. Bos. Belum bos. Baru tu. Masih pakai tuan. Ya, telah ingat sudah. Ini kereta ialah kita bosku lah kan. Bosku, ni kereta okey kah? Dia okey, cuma kereta ni lepas accident, jadi baru cat ni semua. Ya kah? Dia cek, kita bagi tahu lah. Masa tu dia beli cash lah. Dia beli cash. I see. Dia beli cash. Tapi kereta tu lepas dibuat dia macam biasa dah. Tiada masalah. Tiada masalah. Aircon dah panas. Tiada. Okey, semua okey. Okey ya. Ini joke lah, tapi dia pandai off sendiri tas ni. Itu dah tahu lah lepas Jadi tu. macam orang pengurusan bang yang apa tu yang meninggal tu. Macam mana? Yang meninggal tu kita urus macam biasa, dan itulah kelebihan juga dengan kita. Kalau kita kenderaan-kenderaan kita walaupun waktu tu bukan lagi berdaftar, kenderaan kita cover driver dan penumpang. Insurans. Jadi waktu tu insurans dia bayar 15,000 kepada, waktu tu kereta tu nama saya, kepada saya, dan kemudian kita bagi serah kepada waris lah. 15,000 plus 1,000 untuk pengebumian. 16k bagi tu. 16k kita bagi kepada compensation keluarga waris tu. Wow. Itulah pentingnya lah insurans ni kan. Betul, itulah pentingnya insurans. Sebenarnya bukan penting insurans, pentingnya pengurusan yang baik dalam sebuah company. Jadi kalau kamu mau pengurusan yang baik di dalam sebuah company ini, untuk sewa kereta di Sabah ni, ataupun pengurusan yang dorang baru venture ni, travelling agency, which is dorang tengah aktif juga. Saya tengok kadang-kadang bawa orang pergi pulau dan pergi Kundasang dan sebagainya. Bolehlah pergi ke NH Travel Sabah. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah-murah dengan perkhidmatan terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Diorang aktif juga dalam social media ni, saya tengok. Jadi dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ni dengan bantuan NH Travel Sabah. Check out diorang punya Dia punya apa? Sosial ni dan tengoklah macam mana dia orang menyediakan perkhidmatan. Betul. Dari kenderaan sewa dia orang, pakej percutian Ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ya. Jangan tu lama-lama ikuti mereka terus di IG, Facebook dan TikTok mereka NH Travel Sabah, atau boleh terus WhatsApp ke talian +6 011 1644 8484. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hey yo, what's up? I'm Farid PFK Click. You're now listening to Kinabalu Podcast, #1 podcast in Sabah. Yeah.